bulan 1 2002 insya-Allah menjadi perhatian kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri. Dan kita jangan lupa peristiwa yang berlaku beberapa tahun yang lalu, pemujaan kerana pertandingan pimpinan bahagian UMNO yang menyebabkan seorang pemimpin UMNO di Pahang menjadi mangsa pemujaan, dibunuh dengan begitu rupa. Dan peristiwa pembunuhan dalam pemilihan kerana pemilihan UMNO bahagian Tampin beberapa tahun yang lalu, ini adalah sifat-sifat dan ciri-ciri yang perlu dihabiskan dan dihapuskan dalam negara yang nak dibina tamadun yang moden dan baik ini. Dan di sana Tuan Yang Pertua berlaku terhadap pencabulan demokrasi. Kita menghormati demokrasi. Demokrasi adalah baik dan perlu dibaiki dari semasa ke semasa. Tetapi apa yang berlaku, seolah-olah demokrasi dalam negara kita dibaiki laksana tikus membaiki labu, di mana Barisan Nasional tidak menerima hakikat kekalahan mereka di Kelantan dan Terengganu dalam pilihan raya yang lalu. Mereka tidak menerima hakikat kekalahan ini, lalu mereka menubuh Jabatan Persekutuan di Terengganu dalam soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dr. Syed Azman bin Syed Ahmad Kuala Terengganu kepada Menteri Keuangan. Mengapa menyatakan rasional penubuhan Jabatan Hal-Ehwal Khas Negeri Terengganu? Di mana dijawab 66 menjelaskan saya nak untuk 36 Apa dia tu? sangkaan jahat. Yang Berhormat, saya ikut 36. Yang Berhormat tadi mula dengan ayat Quran baik, dan memang ayat Quran suruh baik, bahasa yang baik, cakap yang baik. Nanti saya sentuh. Tapi dalam sebentar lagi Yang Berhormat telah menggunakan melanggar yang Berhormat yang telah cakap, memfitnahkan ahli UMNO. Tapi puncanya Yang Berhormat mesti cari daripada kerajaan PAS itu jadi. Tapi janganlah menuduh yang cerita rama rompen. Yang Berhormat kalau sebagai orang Islam yang alim tidak akan menyebut perkataan yang Tampin tadi, yang cerita lama itu dah tak ada lagi. Dah lah, bahasa baiklah. Yang Berhormat seorang yang alim menyebut dengan ayat Quran yang baik, tapi mengeluarkan kataan yang kesat yang tak sepatut dilakukan oleh seorang yang alim macam Yang Berhormat. Saya hormat, tapi gunalah ayat budi bahasa yang baik. Ini tidak menunjukkan teladan yang tidak baik. Cukuplah Ahmad, cukuplah. Siapa Yang Bertua ini pelatih-pelatih di Parlimen. Sila teruskan ya. Tuan Yang di Kelantan dan Terengganu ditubuh Jabatan Persekutuan. Alasannya menjalankan dasar-dasar dan program kepada Kerajaan Persekutuan untuk membela rakyat negeri Terengganu. Mengapa mereka tak buat dalam masa 40 tahun yang lalu? Mereka telah memerintah hampir 40 tahun. 2 tahun ini barulah mereka fikir nak buat begitu. Mengapa tak fikir dalam masa mereka memerintah 40 tahun yang lalu? Dan apa yang menarik, mereka telah menghantar surat, UMNO telah menghantar surat kepada pegawai-pegawai di jabatan-jabatan dalam negeri Terengganu. Di atas surat dia menggunakan letterhead UMNO, meminta pegawai-pegawai kerajaan ini Terengganu menghadiri satu majlis yang dianjurkan oleh UMNO di Terengganu, yang dihadiri oleh Menteri Pusat di atas nama program UMNO, bukan atas nama jabatan kerajaan, di mana Datuk SUK Terengganu bekas Datuk SUK telah meronyok kepada Ketua Setiausaha Negara. Adakah ini satu arahan yang patut? Dia tak benar ya Ahmad, dia tak berjalan ya Ahmad. Adakah ini tidak patut? Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua Setiausaha Negara mengatakan memang jangan bagi, ini bukan program jabatan kerajaan. Dan saya difahamkan bahawa Ketua Setiausaha Negara telah meronyok kepada Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Datuk Seri Perdana Menteri menyatakan padahal dia kalah di Terengganu, dia bodoh. Perdana Menteri mengatakan begini sini, ini kerana tak tahu cara pentadbiran, nak mengarahkan pegawai-pegawai negeri supaya hadir dalam majlis-majlis parti. Dan di sana terdapat beberapa perkara gangguan-gangguan yang menjejaskan amalan demokrasi. Penubuhan JKKK ini adalah bidang kuasa kerajaan negeri, bukan bidang kuasa kerajaan pusat. Tetapi mereka sengaja menubuhkan JKKK di Kelantan dan Terengganu, seolah-olah nak mewujudkan satu pentadbiran yang lain, dan mereka tidak menerima hakikat kekalahan mereka dalam pilihan raya yang diadakan di masa yang lalu. Dan di sana disebarkan berita-berita palsu. Sebagai contoh berita palsu yang disebar dalam TV sejak beberapa hari
Dan malam tadi pun ada lagi disiar seolah-olah kerajaan negeri Terengganu tidak memberi kerjasama dalam membina sekolah-sekolah oleh Kementerian Pendidikan. Seolah-olah kita tidak memberi kerjasama. Sehingga hari ini jumlah permohonan yang diterima oleh kerajaan negeri sebanyak 58 permohonan. Daripada 58 permohonan ini yang telah diluluskan di peringkat Exco sebanyak 43 permohonan. Yang ditolak hanya 2 saja. Yang baki belum selesai diproses di pejabat-pejabat daerah. 2 yang ditolak ini ialah kerana keputusan kabinet. Keputusan kabinet yang mengarahkan supaya hendaklah diutamakan kepentingan umum kerana kawasan perumahan dan seumpamanya. Yang ditolak itu pun diganti dengan kawasan yang lain, bukan ditolak mentah-mentah. Dan sehingga hari ini berbagai-bagai isu ditimbulkan, dikatakan harga mahal seumpamanya. Di mana harga bukan diletak sendiri oleh kerajaan negeri. Di sana ada jabatan penilaian yang menentukan harga. Sehingga hari ini pihak Jabatan Pendidikan telah menjelaskan bayaran sebanyak 29 tempat. Jabatan tak ada apa, yang bisingi orang politik. Saya tak tahu siapa jadi Menteri Pusat di Terengganu. Yang buat kenyataan ialah pemimpin perhubungan UMNO negeri Terengganu. Ini padahnya kerana nasib negeri Terengganu tak terima seorang menteri, seorang sosial parlimen, seorang timbalan menteri. Tak ada daripada Terengganu. Inilah menyebabkan orang politik yang membuat kenyataan sendiri. Ini adalah satu cara yang sangat memalukan. Satu peristiwa yang menarik lagi ialah apabila kita menyelesaikan tanah-tanah Felda, di rancangan-rancangan tanah Felda yang diusahakan oleh kerajaan pusat, kita tak nafikan. Tetapi masalahnya, mengapa mereka tak beri milik? Walaupun tanah ini telah diteroka selama 25 tahun. Sebaik saja kita mengambil alih dalam masa setahun, kita telah memberi milik kepada peneroka-peneroka ini. Di mana telah disediakan 500 geran untuk dibahagikan kepada peneroka-peneroka, supaya mereka mendapat milik yang sepenuhnya. Apabila sampai masa nak bagi geran, tiba-tiba pemimpin UMNO di peringkat negeri telah menjalankan kempen, jangan pergi ambil, ini geran palsu. Ini geran palsu. Kita pergi juga. Dan ada yang diugut supaya jangan pergi. Ada yang isteri nak pergi, diugut nak cerai. Ini keganasan. Keganasan rumah tangga. Diugut isterinya, jangan pergi ambil. Akhirnya datanglah sebahagian, lebih 200 lebih yang kita bagi geran. Setelah kita bagi geran, salah seorang daripada mereka mencuba geran ini adakah palsu ataupun tidak, pergi ke bank nak buat cagaran di bank. Bank mengatakan boleh buat cagaran, ini geran sungguh. Barulah mereka susah dan mereka menganjurkan demonstrasi di pejabat daerah Kemaman. Demonstrasi dianjurkan oleh UMNO dan disiar dalam TV. Disiar dalam TV, mengapa tak bagi milik setelah kami buka 25 tahun. 25 tahun ni sepatutnya talak 2. 25 talak 2. Masa itu bukan kami yang merintah, kami telah menyelesaikan masalah. Ini sebagai contoh-contoh yang sangat ketara, Tuan Yang Pertua. Kemudian kita melihat lagi beberapa perkara yang lain yang sangat memalukan. Yang sangat memalukan. Seolah-olah tidak percaya kepada pegawai-pegawai kerajaan. Dibuat peraturan aku janji kepada Terengganu dan Kelantan, tidak ada aku janji. Mengapa tak ada aku janji? Kerana peraturan am sudah cukup. Peraturan am sudah cukup, GO sudah cukup bagi mengikat pegawai-pegawai kerajaan. Tidak perlu kepada aku janji. Aku janji ini seolah-olah nak mengugut dan menakutkan pegawai-pegawai kerajaan supaya menjalan kerja dengan cara yang dipengaruhi oleh kuasa-kuasa politik, supaya kuasa politik boleh mengambil tindakan. Bahkan kami di Terengganu, kami telah mengadakan dialog dengan pegawai-pegawai kerajaan di tiap-tiap daerah. Dalam dialog ini diberi peluang kepada pegawai-pegawai untuk mengemukakan masalah-masalah mereka, untuk mengkritik kerajaan. Dan ada yang mengkritik kerajaan. Kalau tak berani kritik terbuka, kita benar mereka kritik secara bertulis dengan tak ditulis nama. Kerana kita nak menggalakkan nasihat menasihati di dalam pemerintahan.
Inilah cara pentadbiran